Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jijak Ahmad. Ini Buletin Awal ni. Baik, kita akan mulakan dengan ulasan mengenai kes-kes pendakwaan yang sedang dihadapi bekas Menteri Kewangan Negara Lim Guan Eng. Kita akan bersama rakan tugas Afizia Zaman. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih Gigi. Mengenai kes bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng yang akan didakwa hari ini, sebelum kita nak pergi kepada proses pendakwaannya, kita perlu memahami terlebih dahulu latar belakang berkaitan dengan kes yang didakwa terhadap beliau ini. Yang mana latar belakang mengenai kes projek terowong dasar laut ini yang berjumlah 6.3 bilion ringgit. Terowong dasar laut ini dikenali sebagai PTDL. Dan kalau kita melihat, ia melibatkan beberapa fasa pembinaan lebuh raya, kemudian kita ada terowong dan juga LRT, MRT, LRT kalau tak salah saya. Dan kalau kita lihat projek terowong sepanjang 7.2 km itu menghubungkan Perserian Geni ke Bagan Ajam, seberang perai adalah di bawah pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PTMP, dan nilai keseluruhan PTMP ini pula sebenarnya adalah sebanyak 46 bilion ringgit, berangkumi terowong dasar laut menghubungkan pulau ke Tanah Besar, lebuh raya, LRT, monorail serta rangkaian laluan bas secara menyeluruh di bahagian pulau dan juga Tanah Besar. Dan kontraktor utama dalam projek ini adalah konsortium Zenit Construction yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek tersebut. Dan kalau kita lihat, pada tahun 2015, Pulau Pinang umumkan pembinaan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PIP yang merukumi pembinaan kemudahan pengangkutan awam transit aliran ringan, LRT, 3 lebuh raya berkembar dan juga projek terowong dasar laut itu. Dan ia membabitkan pembinaan 3 pulau buatan di selatan Pulau Pinang yang mana masing-masing berkeluasan 809 hektar, 526 hektar dan 324 hektar bagi tujuan perindustrian, perumahan serta komersial untuk membiayai kos PIP. Dan sudah pasti melihat kepada proses pendakwaan YB Lim Guan Eng ini sebelum beliau didakwa di mahkamah pada hari Jumaat lepas, hari ini dan juga keesokan harinya, prosesnya adalah SPRM sendiri telah pun memanggil beberapa individu dan antara sebenarnya ratusan lagi saksi telah pun dipanggil untuk memberi keterangan ataupun merakamkan percakapan mereka bagi membantu kes projek ini. Tapi antara nama-nama yang boleh dikatakan agak besar untuk saya sebutkan di sini adalah yang pertamanya adalah Jagdish Singh Dio, iaitu Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Negeri Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan juga Negeri Pulau Pinang. Yang keduanya adalah Chong Eng, iaitu Pengerusi Jawatankuasa Wanita Pembangunan Keluarga, Keterangkuman Gender, Agama selain Agama Islam di Pulau Pinang. Dan yang ketiganya adalah P. Bun Poh, Esko Negeri Pulau Pinang yang dipanggil Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Penyayang dan juga Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang. Dan juga antara yang turut yang lain dipanggil adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Ado Seberang Jaya Pulau Pinang Dr. Afif Baharudin, Ketua Menteri Pulau Pinang yang sekarang ini iaitu Cha Kuan Yew, dan pegawai SPRM juga telah pun mengambil beberapa keterangan daripada pejabat Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang Profesor Dr. P. Ramasamy dan pejabat Pengerusi Jawatankuasa Kejaraya Utiliti dan Tempatan Baja Negeri Zairil K. Johari. Dan sebelum ini SPRM juga telah menahan reman selama 4 hari 1 Julai Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, dan beliau telah pun dibebaskan dengan jaminan polis. Dan kalau kita lihat mengenai kes projek terowong dasar laut ini, yang mana SPRM menegaskan bahawa sebelum ini terdapat dakwaan bahawa kes itu seakan-akan senyap ketika mana Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran pada tahun 2018, dan kes itu sebenarnya telah pun sebenarnya tidak lagi ditutup. SPRM masih lagi menjalankan perkara itu, cuma prosesnya berjalan dengan sedikit perlahan. Dan pada ketika itu SPRM sendiri telah pun menyatakan melalui Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki menyatakan bahawa kertas siasatan telah pun berjalan seperti biasa dan beberapa saksi telah pun dipanggil. Dan pada bulan Julai yang lalu, SPRM telah pun menyatakan bahawa ia telah pun pada peringkat akhir dan akan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut, dan sah. Proses pendakwaan telah pun berlangsung di mahkamah. YB Lim Guan Eng, Setiausaha Agong DAP telah pun didakwa di mahkamah. Dan sekarang ini kami telah pun saya mendapat syarat daripada di Pulau Pinang, iaitu bersama dengan wartawan Astro Awani Hadi, perkarangan Mahkamah Pulau Pinang itu bagaimana keadaannya? Adakah YB Lim Guan Eng telah pun tiba awal
kerana difahamkan proses pendakwaan akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini untuk pembicaraan ataupun pertuduhan yang kedua bagi kes yang sama iaitu projek terowong dasar laut. Hadi, bagaimana keadaan di sana? Okey, terima kasih Hafizi di Bukit Kewangan, dan seperti dimaklumkan saya berada di Mahkamah Batawas hari ini, hari pendakwaan bagi kes pertuduhan bekas Menteri Kewangan yang juga bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng yang melibatkan kes terowong dasar laut di Pulau Pinang ini. Dan jika saya boleh kongsikan keadaan terkini di Mahkamah Batawas ini, kami tiba di sini sekitar jam 6.45 pagi tadi, dan sudah ada media yang sudah pun tiba di sini sekitar 6 pagi tadi. Dan dilihat ketika ini sudah ramai wartawan mula berkumpul di hadapan perkarangan mahkamah ini, namun media masih tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan mahkamah itu sendiri. Dan berdasarkan maklumat yang diterima, hanya 10 media sahaja dibenarkan, 6 di dalam kamar mahkamah, mana 4 di luar kamar mahkamah untuk membuat liputan. Dan ketika ini proses rundingan untuk membawa lebih ramai lagi media masuk ke dalam mahkamah itu sedang berlangsung ketika ini. Dan berkenaan kehadiran penyokong ataupun kumpulan-kumpulan yang membuat solidariti kepada bekas Menteri Kewangan itu, saya katakan berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan DAP Pulau Pinang sebelum ini, beliau meminta mereka meminta orang awam dan juga penyokong parti terbabit untuk tidak berhimpun di luar perkarangan mahkamah ini bagi mengikuti kes Lim Guang Eng berhubung kes terowong dasar laut itu. Dan jelas Ahli Parlimen Bukit Mentajam Stephen Sim bahawa ianya berkemungkinan akan berlaku penularan COVID-19 dan kewujudan kluster baru jika ramai berkumpul di luar perkarangan mahkamah ketika ini. Dan jika saya boleh kongsikan di Astro Awani untuk liputan hari ini, saya akan bawa liputan apa saja yang berlaku di luar kamar mahkamah, di luar perkarangan mahkamah ini, sama ada ketibaan mana-mana orang dikenali, VVIP dan sebagainya, manakala rakan setugas saya Dewi Nur Rasha akan membuat liputan dari dalam mahkamah, update perkembangan terkini apa yang berlaku dalam kes pertuduhan terbabit Hafizi. Okey, baiklah, terima kasih Hadi. Anda jangan ke mana-mana kerana kami di Astro Awani akan bawakan perkembangan secara langsung mengenai kes pertuduhan bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng yang akan didakwa di Mahkamah Butterworth Pulau Pinang. Pertuduhan yang kedua berkaitan kes projek terowong dasar laut, yang mana beliau menghadapi 3 pertuduhan sebenarnya, iaitu pertama telah pun dituduh pada hari Jumaat lepas berkaitan dengan kes terowong dasar laut, yang keduanya hari ini, dan yang ketiganya adalah pada keesokan harinya. Bagaimanapun, SPM tidak mendedahkan kes yang ketiga ini berkaitan dengan kes apa. Sama-sama kita nantikan pada keesokan harinya. Dan difahamkan isteri YB Lim Guang Eng juga akan didakwa di mahkamah berkaitan dengan kaitannya dengan sebuah syarikat swasta yang mana beliau akan didakwa mengikut pertuduhan di bawah kes pertuduhan AMLA. Dan itu adalah keesokan harinya. Bagaimanapun hari ini kami akan fokuskan kepada kes pendakwaan melibatkan YB Lim Guang Eng itu sendiri. Dan kita akan kembali bersama dengan Gigi Ahmad untuk laporan-laporan selanjutnya. Ya, terima kasih Hafiz Zaman untuk ulasan tersebut.